Hai semua, saya Syarul Hakimi bersama dua orang rakan saya iaitu Farisha dan Farhin dalam perkongsian kebersihan peniadaan makanan yang dibimbing oleh Encik Muhammad Kamal bin Muhammad Suhaimi. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perkongsian ini. Kalian semua, ini merupakan aspek-aspek yang akan kami kongsikan kepada kalian semua. Antaranya, ciri-ciri penting dalam makanan bersih, seterusnya pemilihan jenis dan kualiti makanan. Tidak lupa juga kepada tata cara penyediaan makanan sihat dan selamat. Di samping itu, kesan pemilihan dan penyediaan makanan bersih, kemudian penyakit dan impak bawaan makanan, dan akhir sekali iaitu program pemeriksaan permis makanan. Jadi, kita pergi ke ciri-ciri penting dalam makanan bersih. Jap, kalian semua. Saya nak tanya satu soalan. Apa itu makanan sihat? Makanan sihat merupakan makanan yang bebas daripada pencemaran. Contoh pencemaran yang berlaku kepada makanan. Yang pertama, mengandungi bahan berbahaya dan beracun. Contoh makanan mengandungi bahan berbahaya iaitu krim putar yang kita selalu jumpa di atas air minuman. Tahu tak dalam krim putar tu ada mengandungi lemak kelapa yang dikeraskan. Kalau kita selalu makan, boleh menyebabkan kanser. Takutnya. Seterusnya, contoh pencemaran yang berlaku kepada makanan adalah makanan yang terdedah dengan kuman berbahaya. Misalnya, kita tinggalkan makanan di atas meja tanpa ditutup, kemudian ada lalat hinggap dan bertelur. Lepas tu kita makan balik. Boleh menyebabkan sakit perut. Jadi, kita perlu kekalkan kebersihan makanan dan jangan alpa berkaitan kebersihan makanan. Baiklah, kita pergi ke ciri-ciri penting dalam makanan bersih. Ciri yang pertama adalah kandungan nutrien yang tinggi. Makanan bersih mengandungi banyak nutrien yang penting bagi kesihatan, antaranya vitamin, mineral, serat dan protein. Nutrien ini membantu tubuh berfungsi dengan baik dan mencegah penyakit. Ciri yang seterusnya merupakan bahan mentah berkualiti tinggi. Makanan bersih dibuat daripada bahan mentah yang berkualiti tinggi dan segar. Ini termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, daging tanpa lemak dan bijirin yang tidak diproses secara berlebihan. Ciri yang ketiga iaitu proses pembuatan yang bersih dan sihat. Proses pembuatan makanan bersih dilakukan dengan cara yang bersih dan sihat. Ini termasuk penggunaan teknik masakan yang baik dan pengendalian makanan dengan kebersihan yang tinggi untuk mengelakkan pencemaran silang. Ciri yang seterusnya merupakan menjaga kebersihan. Perkara ini sangat penting sebelum, semasa dan selepas mengendalikan makanan. Contohnya, kita perlu mencuci tangan sebelum dan selepas memasak. Dan jangan lupa basuh makanan seperti sayur, daging dan buah-buahan sebelum memasak dengan air bersih. Ciri yang kelima adalah masak semua makanan dengan sempurna. Hal ini kerana makanan yang dimasak dengan sempurna mempunyai jaminan kebersihan yang sangat tinggi. Kenapa tinggi? Sebab kuman-kuman berbahaya akan mati kerana suhu tinggi. Seterusnya, makanan yang tidak terdedah merupakan makanan yang bertutup. Jadi, makanan tersebut terlindung dihinggap oleh ladat dan parasit lain. Ciri yang ketujuh merupakan tiada bahan tambahan buatan. Makanan bersih tidak mengandungi bahan tambahan buatan seperti pewarna. Dekat gambar tu, pewarna lah tu. Perisa tiruan dan pengawet kimia. Makanan ini lebih semula jadi dan lebih baik untuk kesihatan jangka panjang. Ciri yang terakhir adalah keadaan makanan yang tidak rosak. Contoh, tengok tin sardin tomato tu.
Kemek kan? Itu salah satu contoh makanan yang rosak. Jadi jangan beli tau kawan-kawan. Jadi kalian semua harus meneliti setiap makanan yang kalian semua hendak makan supaya kalian semua tidak terdedah dengan makanan yang tidak bersih. Perkongsian yang seterusnya adalah pemilihan jenis dan kualiti makanan. Kalian semua tahu tak ini apa? Ini merupakan Piramid Makanan Malaysia 2020 yang merupakan semakan semula kepada Piramid Makanan 2010. Antara perubahan besar dalam Piramid Makanan Malaysia 2020 adalah kumpulan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada dasar piramid. Ini bermakna sayur-sayuran dan buah-buahan diambil dengan jumlah yang paling banyak berbanding kumpulan makanan yang lain, iaitu sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit. Seterusnya, Piramid Makanan Malaysia 2020 menyarankan julat peratus pengambilan karbohidrat yang lebih rendah iaitu 50 hingga 65%. Di samping itu, Piramid Makanan Malaysia 2020 ini juga menekankan saranan pengambilan sumber karbohidrat kompleks dan tinggi serat seperti beras perang, roti bijirin penuh, oat dan jagung. Saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari turut ditambah pada ilustrasi Piramid Makanan Malaysia 2020. Tengok tu dekat bawah tu. Pengambilan air yang mencukupi dapat memastikan badan kita sentiasa terhidrat bagi menjaga kesihatan terutama di musim pandemik COVID-19 ini. Jadi, penggunaan Piramid Makanan 2020 ini diharapkan dapat membantu rakyat Malaysia mengamalkan pemakanan sihat pada setiap hari bagi memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga dan terhindar daripada jangkitan penyakit. Di samping itu, mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan hipertensi. Seterusnya pula iaitu pemilihan kualiti makanan. Kalian semua, ini merupakan terma rujukan kluster keselamatan makanan dan pemakanan. Jadi, kluster pemakanan ini bertanggungjawab merancang, melaksanakan, memantau dan menilai aktiviti keselamatan dan kualiti makanan bagi melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Mandat untuk kawalan ini diperuntukkan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan yang berkaitan di bawahnya. Ini merupakan terma rujukan kluster. Yang pertama, memastikan pengeluaran makanan dan kaedah pemprosesan makanan sentiasa memenuhi keperluan nutrisi dan kualiti keselamatan makanan yang ditetapkan. Seterusnya, mengenal pasti strategi-strategi untuk meningkatkan adaptasi amalan terbaik pengeluaran makanan dan mencapai kepiawaian standard makanan seperti Malaysia Good Horticulture Practices, MyGap. Seterusnya, Hazard Analysis Critical Control Points, HACCP, Good Manufacturing Practice, GMP, Halal dan Veterinary Health Mart VHM bagi memastikan makanan yang dikeluarkan selamat dan mencapai standard. Seterusnya, meneliti keperluan makanan rakyat Malaysia agar memenuhi saranan garis panduan diet Malaysia iaitu suku-suku separuh. Seterusnya, memastikan fungsi kluster keselamatan makanan dan pemakanan mengikut keperluan dari semasa ke semasa dan meningkatkan kerjasama antara agensi dalam memastikan bekalan makanan yang selamat dan berkhasiat.
Ini merupakan contoh terma rujukan kluster keselamatan makanan dan pemakanan berdasarkan gambar. Jadi gambar yang pertama itu yang ada tulisan kandungan. Itu merupakan nutrisi yang disediakan di dalam sesuatu makanan. Gambar sebelah dia pula merupakan ramuan atau bahan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu makanan. Seterusnya dekat bawah ni merupakan strategi-strategi untuk meningkatkan adaptasi amalan terbaik pengeluaran makanan untuk mencapai piawaian standard makanan. Jadi kat bawah tu adalah contoh-contoh logo. Jadi kita perlu mengetahui ini semua, sangat penting. Okey. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada tata cara penyediaan makanan sihat dan juga selamat. Seperti yang kita tahu, sebelum kita menyediakan makanan, kita mestilah mempunyai tata cara ataupun kaedah yang betul supaya makanan yang disediakan itu bersih dan juga selamat. Okey, yang pertama sekali ialah menjaga kebersihan. Seperti yang kita tahu, sebelum kita menyediakan dan selepas menyediakan makanan ni, kita mestilah bersih betul-betul tangan supaya bebas daripada sebarang perkotoran. Jadi masa kita sekolah rendah dulu, kita pernah belajar langkah untuk membasuh tangan ni terdapat 7. Jadi kita boleh praktikkan 7 langkah tersebut sebelum dan selepas menyediakan makanan dan juga selepas keluar dari tandas. Jadi yang kedua ialah cuci dengan bersih peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan. Maksudnya kat sini selepas kita guna peralatan tu ataupun sebelum, kita mestilah cuci peralatan tu dengan sabun pencuci dan juga air yang bersih supaya peralatan tu bebas daripada sebarang bakteria. Untuk lebih bersih ataupun untuk menghapus bakteria pada peralatan tu, kita boleh merendam peralatan tu dalam air panas pada suhu 100 darjah Celsius sekurang-kurangnya 30 saat. Okey, baiklah, yang kedua ni ialah asingkan makanan mentah dan makanan yang sudah dimasak. Maksudnya kat sini, makanan mentah tu seperti daging, ayam dan makanan laut ni dia mempunyai bakteria yang berbahaya yang boleh mencemarkan makanan lain semasa proses penyajian dan juga penyimpanan makanan. Jadinya kita kena asingkan makanan mentah tu daripada makanan yang telah sedia untuk dimakan seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi apabila kita asingkan tu, kita boleh mengelakkan daripada bakteria tu mencemarkan makanan yang telah sedia untuk dimakan seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang kedua ialah gunakan perkakas dapur yang berasingan seperti pisau dan papan pemotong untuk menyediakan makanan mentah. Jadi maksudnya kat sini untuk perkakas dapur seperti papan pemotong ni, kita boleh gunakan kod warna. Maksudnya kalau papan pemotong warna biru ni untuk sayur-sayuran je, kalau papan pemotong warna hijau untuk bahan mentah. Jadi apabila kita asingkan macam tu, kita boleh mengurangkan risiko bakteria tu menjangkiti ataupun mencemarkan bahan yang sudah sedia untuk dimakan seperti buah-buahan. Jadi yang ketiga ialah simpan makanan dalam bekas untuk mengelakkan makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang telah dimasak. Jadi contohnya kalau dalam peti tu kan dia ada tingkat-tingkat. Jadi sebagai contohnya, ayam mentah tidak seharusnya diletakkan di atas buah-buahan seperti strawberry kerana kemungkinan strawberry itu akan tercemar dengan titisan-titisan daripada ayam tu. Jadi kita mestilah simpan makanan mentah tu dalam bekas yang ditutup rapat dan simpan di rak yang paling bawah ataupun dalam peti sejuk beku yang atas sekali tu. Okey, yang ketiga ialah masak dengan sempurna. Kenapa kita kena masak dengan sempurna? Sebabnya kebanyakan mikroorganisma ni dia boleh dibunuh dengan cara memasak makanan dengan sempurna. Jadi ada kajian yang mengatakan bahawa memasak makanan pada suhu 70 darjah Celsius ni boleh menjamin makanan tersebut selamat. Jadinya kita kena memastikan makanan tu dimasak dengan sempurna sepenuhnya, terutamanya daging, ayam, telur dan makanan laut. Yang kedua ialah suhu didih bagi makanan bersup dan rebus hendaklah mencapai 70 darjah Celsius.
Contohnya bagi ayam dan daging, kita kena pastikan air rebusannya tu kelihatan jernih dan bukan berwarna merah jambu. Yang ketiga ialah panaskan semula makanan telah dimasak sepenuhnya. Jadi untuk panaskan makanan ni, sebaiknya kita pastikan makanan yang dipanas tu pada suhu 75 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 2 minit. Jadi kita mestilah panaskan makanan tu hanya sekali dan jangan panaskan makanan berulang kali untuk dimakan beberapa hari. Okey, yang keempat ialah simpan makanan pada suhu yang selamat. Yang pertama ialah jangan letak makanan telah dimasak lebih 2 jam pada suhu bilik. Yang kedua, simpan makanan telah dimasak dan cepat rosak di dalam peti sejuk. Jadi kita kena simpan makanan tersebut pada suhu di bawah 5 darjah Celsius. Yang ketiga, pastikan makanan telah dimasak tu sentiasa panas. Yakni lebih daripada 60 darjah Celsius sebelum dihidangkan. Yang keempat, jangan simpan makanan telah dimasak ataupun lebihan makanan terlalu lama dalam peti sejuk melebihi 5 hari. Jadi kenapa kita kena simpan makanan pada suhu yang selamat ni? Sebabnya mikroorganisma ni ia boleh membiak ataupun merebak dengan cepat jika makanan tu kita simpan pada bawah suhu bilik. Maksudnya kalau kita letakkan suhu bawah darjah Celsius, kurang daripada 5 darjah Celsius ataupun lebih daripada 60 darjah Celsius tu, pembiakan mikroorganisma atau bakteria ni dia boleh jadi perlahan dan juga berhenti terus. Jadi yang keenam ialah pilih kaedah memasak yang sihat. Jadi dekat slide tu saya bagi 6 kaedah masakan yang sihat di rumah ataupun kaedah memasak yang sihat. Jadi yang pertama tu kalau kita tengok mengukus, yang kedua merebus, yang ketiga membakar, yang keempat menumis, yang kelima mereneh dan yang keenam ialah memanggang. Contohnya kalau mengukus ni dia gunakan wap air dan tidak memerlukan penggunaan minyak. Jadi tekstur makanan, warna dan rasa serta nutrien tu dapat dikekalkan. Contohnya kalau merebus pula kita guna air yang mendidih dan juga tidak memerlukan penggunaan minyak. Jadi semasa merebus tu kan, lapisan lemak di atas tu boleh dibuang menggunakan sudu. Yang ketiga ialah membakar. Jadi kalau bakar ni tidak menggunakan minyak yang banyak serta dia rendah kalori. Semasa membakar tu kita kena sentiasa balikkan makanan supaya dapat masak dengan rata dan tidak hangus. Yang keempat ialah menumis. Kalau menumis ni kita masak makanan tu dipotong secara kecil dan dikacau secara berterusan menggunakan minyak yang sedikit. Jadi kita dapat mengekalkan rasa dan nutrien semasa menumis. Yang kelima ialah mereneh. Mereneh ni dia sesuai untuk daging yang liat ataupun sayur yang keras. Jadi masa memasak yang lama ni dia membantu melembutkan dan memudahkan makanan untuk dimakan. Yang akhir sekali ialah memanggang. Memanggang ni mengekalkan rasa dan mengurangkan lemak yang berlebihan. Jadi kalau memanggang ni sesuai untuk masak daging, ayam dan juga ikan. Semasa memanggang ni dia mampu menaikkan aroma makanan tersebut sambil mengekalkan jusnya. Yang terakhir sekali ialah pilih penambah perasa semula jadi. Jadi semasa kita menyediakan makanan ni, kita kena pilih dan sediakan makanan yang kurang garam dan bahan perasa bukan semula jadi. Contohnya kita kena elak dan kurangkan pengambilan garam ataupun monosodium glutamat ataupun MSG dalam makanan, sebab dalam makanan pun dah ada garam semula jadi. Jadi kita boleh gunakan alternatif lain untuk jadi penambah perasa dalam makanan seperti contoh penambah perasa semula jadi yang boleh kita gunakan adalah seperti rempah ratus, daun serai, kunyit, bawang, daun kari dan lain-lain lagi. Jadi kita boleh gunakanlah penambah perasa semula jadi ni semasa menyediakan makanan. Baiklah, seterusnya ialah kesan penyediaan dan juga pemilihan makanan bersih. Baiklah, kesan penyediaan dan pemilihan makanan bersih yang pertama ialah dapat mengurangkan risiko penyakit kronik. Jadi pengambilan makanan yang seimbang, berkhasiat dan bersih ni dapat membantu mengurangkan risiko beberapa penyakit termasuk serangan jantung, tekanan darah tinggi, obesiti, kencing manis dan sebagainya.
Yang kedua ialah membekalkan zat dan nutrien yang berkhasiat untuk tumbuh sara tubuh badan. Jadi tubuh badan kita ni merupakan organisma yang memerlukan zat dan nutrien yang cukup bagi menjalankan fungsi-fungsi organ. Sebagai contohnya, pengambilan produk yang mengandungi tenusu seperti susu dan keju ni dapat menambah penghasilan kalsium dalam badan dan juga menguatkan tulang serta gigi manusia. Contoh lain adalah seperti daging dan sayur bayam ni mengandungi zat besi yang memastikan sistem peredaran dalam tubuh badan kita ni menjadi lebih efisien dan juga lancar. Yang ketiga ialah memberikan kesihatan mental yang stabil. Maksudnya kat sini, makanan yang bersih dan berkhasiat ni ia mampu memberikan kesihatan mental yang stabil serta baik untuk perkembangan memori yang lebih cekat dan juga berkesan. Sebabnya pusat kawalan sistem badan kita tu dipengaruhi oleh nutrien yang diambil dalam pemakanan kita. Dalam pemakanan kita, contohnya pengambilan mineral seperti kalsium dan sodium penting untuk proses penghantaran impuls dalam otak. Jadi yang terakhir sekali ialah yang keempat, iaitu membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Jadi makanan yang bersih dan berkhasiat ni iaitu mengandungi nutrien yang mencukupi untuk tubuh badan, membolehkan seorang individu tu berkembang dengan seimbang. Bukan itu sahaja, kandungan nutrien dalam makanan yang mencukupi juga membolehkan seorang itu kekal awet muda kerana mendapat kulit yang cantik. Seterusnya, kita akan bergerak kepada subtopik yang seterusnya berkaitan dengan penyakit dan impak bawaan makanan. Jadi dalam subtopik ini saya nak menyentuh dua perkara. Yang pertama, penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh makanan yang sudah tercemar oleh benda asing, misalnya virus-virus daripada bakteria ataupun zat-zat kimia. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula adalah penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh diet seseorang itu. Mungkin diet yang tidak seimbang dan sebagainya. Jadi mari kita lihat kepada pecahannya satu persatu. Kita mulakan dengan penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh makanan yang tercemar oleh benda asing. Baiklah, kita masuk kepada pecahan yang pertama berkaitan dengan makanan yang sudah tercemar. Jadi, boleh lihat pada slide yang saya sudah sertakan, penyakit dan makanan. Apa kaitan di antara dua perkara ini? Baiklah, kebanyakan penyakit yang melibatkan pemakanan adalah melibatkan kehadiran virus yang terdapat pada makanan. Jadi, macam mana virus itu boleh hadir di dalam makanan kita? Kehadiran virus itu boleh kita kira hadir daripada kehadiran patogen. Apa yang dimaksudkan dengan patogen? Patogen ini merupakan bakteria yang membawa virus penyakit di dalamnya. Jadi, patogen ini menggunakan makanan sebagai medium untuk menyebarkan penyakit tersebut. Jadi, antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut adalah termasuk typhoid, listeriosis, dysentery, salmonellosis dan juga gastroenteritis. Jadi di sini saya nak membuat sedikit penegasan bahawa satu-satu penyakit yang disebabkan makanan itu taklah bermaksud apabila kamu mengambil sesuatu makanan itu kamu akan menghidap penyakit. Tapi ia lebih kepada apabila kamu mengambil makanan yang sudah tercemar, perkara itu yang akan menyebabkan kamu menghidap penyakit. Jadi untuk pemahaman yang lebih mudah, makanan itu menjadi medium kepada satu-satu penyakit itu merebak, dan medium dan penyakit itu disebarkan oleh virus-virus. Sekarang kita akan bergerak kepada impak. Yang pertama berkaitan dengan isu yang saya sudah terangkan sebentar tadi berkaitan dengan makanan yang tercemar oleh bakteria. Jadi, impak yang pertama adalah keracunan makanan. Keracunan makanan adalah keadaan yang terjadi ketika seseorang mengambil makanan atau minuman yang tercemar oleh bakteria, virus, parasit atau bahan kimia beracun. Ketika makanan yang diambil terkandung mikroorganisma atau zat beracun tersebut dapat menyebabkan pelbagai gejala yang
tidak menyenangkan dan seringkali merugikan bagi kesihatan. Jadi antara simptom-simptom keracunan makanan adalah seperti muntah-muntah, kekejangan pada bahagian perut dan juga rasa sakit pada bahagian perut secara berterusan. Selesai sudah perbincangan kita berkenaan dengan penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh makanan yang sudah tercemar. Jadi mari kita bergerak kepada pecahan yang kedua berkaitan dengan impak bawaan makanan, iaitu risiko penyakit tak berjangkit. Jadi boleh dilihat di sini, saya dah sertakan 3 nama penyakit yang sering kali dihubung kaitkan dengan pemakanan seseorang, iaitu obesiti, darah tinggi dan juga batu karang. Ketiga-tiga penyakit ini boleh ada dalam diri seseorang individu disebabkan oleh gaya pemakanan mereka. Jadi secara ringkasnya, ketiga-tiga penyakit ini merupakan penyakit yang berhubung kait dengan diet seseorang, cara pemakanan seseorang, cara seseorang mengambil pemakanan seharian mereka. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan ketiga-tiga penyakit ini dan hubung kait mereka dengan pemakanan. Kita akan bergerak kepada penyakit tak berjangkit. Yang pertama iaitu obesiti. Obesiti ialah keadaan di mana seseorang mempunyai jumlah lemak badan yang berlebihan. Ia diukur dengan menggunakan indeks jisim badan dan unit kiraannya adalah BMI. Ia menunjukkan bahawa lemak tubuh melebihi paras normal atau sihat berdasarkan faktor-faktor seperti tinggi individu, berat badan individu, umur serta jantina mereka. Kebiasaannya, obesiti dikaitkan dengan peningkatan risiko pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi dan masalah kesihatan lain. Jadi, obesiti ini merupakan penyakit tak berjangkit yang sangat berbahaya kerana melalui obesiti ia boleh menambah risiko seseorang itu untuk menghidap penyakit-penyakit lain seperti sudah disebutkan sebentar tadi. Sekarang kita bergerak kepada punca berlakunya obesiti. Pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan kalori tetapi rendah serat serta nutrien merupakan antara punca utama mengapa boleh berlakunya masalah obesiti. Dan perkara-perkara ini sering ditemui apabila seseorang itu gemar untuk mengambil makanan daripada makanan segera dan juga processed food. Jadi, boleh dilihat di sini, negara Malaysia merupakan antara negara di Asia Tenggara yang mempunyai warga yang mempunyai penyakit obesiti. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Boleh dilihat daripada pola pemakanan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia gemar mengambil makanan-makanan yang tinggi lemak sebagai hidangan utama mereka. Selain itu, mereka juga gemar untuk menambahkan kandungan-kandungan lemak yang tak sepatutnya di dalam hidangan mereka. Sebagai contoh, keju. Keju merupakan antara makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Tapi apa yang berlaku di negara kita pada hari ini, kebanyakan makanan sudah menerima pelbagai inovasi yang berkaitan dengan keju. Misalnya pisang goreng bersama keju, cheesy wedges dan sebagainya. Seterusnya, kita akan bergerak kepada penyakit tak berjangkit yang kedua, iaitu penyakit darah tinggi. Jadi, apa kaitannya di antara penyakit darah tinggi dan juga pemakanan? Baiklah, faktor mengapa darah tinggi boleh berlaku adalah disebabkan pengambilan makanan yang mempunyai kandungan minyak yang terlalu tinggi. Baiklah, apabila seseorang itu mengambil makanan yang berminyak, ada kemungkinan minyak-minyak tersebut akan bergumpal dan membentuk satu ketudan lemak. Dan ketulan-ketudan lemak yang berlebihan itu akan duduk di kawasan salur darah manusia. Jadi, sebagai contoh, ini merupakan salur darah manusia yang berbentuk silinder. Namun apabila terdapat kehadiran ketulan-ketulan lemak di sekitarnya, salur darah manusia yang besar dia akan menjadi semakin kecil. Dan apabila salur lemak tersebut menjadi semakin kecil, ianya akan mewujudkan keadaan
tekanan tinggi. Itu menggunakan prinsip tekanan yang kita belajar dalam subjek sains. Jadi apabila saluran darah kita terhalang dengan kandungan lemak, ianya akan menjadi kecil dan menghasilkan tekanan yang tinggi pada kawasan salur darah tersebut, maka terjadilah penyakit darah tinggi tersebut. Kita bergerak kepada penyakit tak berjangkit yang terakhir, iaitu penyakit batu karang. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit batu karang? Penyakit batu karang terjadi ketika garam dan mineral tertentu dalam air kencing menghasilkan kristal. Seiring berjalannya waktu, kristal ini dapat mengumpul dan membentuk batu kecil dan pada akhirnya mungkin berkembang menjadi batu karang yang lebih besar dan tidak dapat diatasi. Baiklah, kita bergerak kepada punca mengapa berlakunya batu karang. Penyakit batu karang ini berlaku apabila kandungan di dalam air kencing seseorang mempunyai kandungan kalsium yang terlalu tinggi. Jadi antara punca-punca mengapa kalsium di dalam air kecil adalah tinggi adalah boleh disebabkan oleh pemakanan seseorang. Misalnya, mengambil makanan yang kaya dengan natrium. Natrium ini merupakan garam. Jadi apabila seseorang itu mengambil kandungan garam yang berlebihan, ianya akan menyebabkan kandungan kalsium di dalam air kencing seseorang menjadi tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan yang tinggi oksalat. Apa itu oksalat? Oksalat itu merupakan bahan yang menghalang tubuh badan manusia daripada menyerap kalsium yang terdapat di dalam air kencing manusia. Jadi apabila badan manusia gagal untuk menyerap air kencing tersebut, ia akan menyebabkan kandungan kalsium di dalam air kencing menjadi semakin tinggi dan menambahkan risiko terhasillah ketulan-ketulan kristal yang dipanggil batu karang. Antara contoh-contoh makanan yang tinggi oksalat misalnya adalah, sebagai contohnya, kekacang. Dan yang terakhir adalah air berkarbonat. Sekarang, kita akan bergerak kepada subtopik yang terakhir bagi perbincangan kami pada kali ini, iaitu berkaitan dengan program pemeriksaan premis makanan. Jadi, mengapa program ini diadakan? Apa rasional kepada program ini? Baiklah, pemeriksaan premis makanan merupakan satu aktiviti rutin bagi memastikan tahap kebersihan premis berada pada tahap yang baik dan keselamatan makanannya adalah terjamin. Sejajar dengan pewartaan Peraturan Kebersihan Makanan 2009, semua premis makanan diwajibkan mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi secara ringkasnya, mengapa pihak kementerian mewajibkan aktiviti pemeriksaan makanan ini adalah bertujuan untuk memastikan setiap premis-premis makanan ini menyajikan makanan yang selamat untuk dimakan. Jadi kamu semua mesti pernah lihat kan, apabila kamu pergi ke kedai-kedai makan, kamu akan nampak grade-grade kebersihan. Ada grade A, grade B dan juga grade C. Itu merupakan tahap-tahap kebersihan premis makanan tersebut. A merupakan sangat bersih, B kurang bersih dan C adalah boleh dikatakan agak kotor. Baiklah, antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan di dalam program pemeriksaan premis makanan adalah persempelan makanan. Apa itu persempelan makanan? Persempelan makanan dilakukan untuk memastikan bahawa makanan yang disajikan atau dijual di Malaysia aman dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Akta Makanan 1983 serta peraturan-peraturan yang berkait. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahawa makanan yang diambil masyarakat tidak mengandungi bahan atau zat berbahaya yang dapat membahayakan kesihatan. Jadi, proses persimpulan makanan ini merupakan kaedah di mana pihak-pihak berwajib akan mengambil sampel-sampel makanan untuk dikaji
untuk dikaji kandungan terdapat di dalam makanan tersebut, sama ada ianya selamat untuk dimakan ataupun tidak selamat. Dan yang terakhir adalah prosedur pemeriksaan premis. Jadi boleh dilihat di sini, saya dah sertakan dua gambar rajah prosedur bermula daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Jadi saya juga ada sertakan satu pautan berkaitan dengan prosedur pemeriksaan premis makanan. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kawan-kawan bolehlah layari laman web tersebut. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.